Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Untuk dan puan yang saya amat hormati semua, berita duka cita menimpa seluruh rakyat Malaysia dengan pemergian Pak La menjadi salah satu berita yang amat menyedihkan, terutamanya kepada mereka yang rapat dengan Allahyarham. Akhirnya beberapa pemimpin di negara telah mengeluarkan ucapan salam takziah terhadap keluarga Allahyarham Pak La. Kepimpinan daripada pembangkang PAS Anwar Ibrahim pun ada membuat ucapan, daripada Ismail Sabri, Najib Razak dan ramai lagi. Tapi ini satu pengakuan daripada Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dan juga Fadila. Pemergian Pak La kehilangan besar negara. Seperti yang kita tahu, Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO hari ini dan juga pengerusi Barisan Nasional serta memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri. Menyifatkan pemergian Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai satu kehilangan besar buat negara. Merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Perdana Menteri kelima itu, Ahmad Zahid berkata, pemergian Pak La pastinya akan dikenang sebagai seorang negarawan berjiwa luhur, tenang dalam kepimpinan dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan. Sumbangan serta jasa beliau dalam membentuk asas pentadbiran berteraskan integriti dan prinsip Islam hadari akan terus terpahat dalam lipatan sejarah negara. Saya secara peribadi amat terkesan dengan pemergian beliau. Tun bukan sekadar seorang tokoh negara, tetapi juga seorang mentor dan pemimpin yang amat saya hormati, katanya dalam kenyataan di FB. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof menerusi laman Facebook turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham dan senada menyifatkan pemergian Allahyarham satu kehilangan besar kepada rakyat dan negara. Jasa dan kepimpinan beliau yang berlandaskan Islam hadari serta memberi penekanan kepada pembangunan modal insan sepanjang menerajui kepimpinan negara antara 31 Oktober 2023 sehingga 3 April 2009 tetap dikenang selama-lamanya. Ini satu berita yang amat mendukacitakan dan satu pemergian yang pasti mengejutkan ramai. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah Malaysia digemparkan, Malaysia dikejutkan dengan pemergian satu lagi pemimpin legenda bergelar Tun atau lebih ramai mengenali Allahyarham Pak La, menjadikan duka cita besar untuk seluruh Malaysia, terutamanya kepada mereka yang rapat kepada Allahyarham. Ini pengakuan Najib dan Ismail Sabri setelah pemergian Pak La. Najib Ismail Sabri kongsi kenangan bersama Pak La. Dua bekas Perdana Menteri berkongsi kenangan yang pernah dilalui bersama Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi, terutama ketika masing-masing berkhidmat di bawah pentadbiran Perdana Menteri kelima itu. Menyifatkan Allahyarham sebagai seorang sahabat, Datuk Seri Najib Tun Razak mengingati Abdullah sebagai seorang guru dan pemimpin yang sentiasa memberi nasihat serta tunjuk ajar kepada beliau. Bukan itu sahaja, Najib yang juga merupakan Perdana Menteri ke-6 turut mengagumi kepimpinan Allahyarham yang berteraskan accountability serta mengutamakan kecemerlangan
sama ada dalam politik dan pentadbiran. Bersandarkan kepada semangat dan prinsipnya juga yang menjadi antara beberapa faktor mendorong kepada terlahirnya prinsip pentadbiran satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Secara pribadinya, Paklah amat rapat dengan kami sekeluarga, bagaikan abang dan teman rapat ketika susah dan senang. Paklah akan sentiasa dikenang dengan sumbangannya kepada agama, bangsa dan negara. Seorang insan kepada seluruh ahli keluarga. Salam takziah kepada seluruh ahli keluarga, Paklah dan rakan-rakan, katanya dalam catatan di FB. Sementara itu, bagi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Abdullah dianggap sebagai seorang bapa yang memimpin dan membimbing beliau dalam politik dan pentadbiran kerajaan, sehingga mencapai ke kemuncaknya. Saya banyak terhutang budi dengan Allahyarham Paklah yang memberi kepercayaan kepada saya untuk bertanding sebagai ahli Parlimen Berak pada tahun 2004 dan seterusnya mengangkat saya sebagai Menteri Belia dan Sukan pada tahun 2008. Negara berduka atas kehilangan ini, seorang negarawan yang mengabdikan dirinya untuk agama, bangsa dan tanah air. Seluruh rakyat, khususnya saya secara pribadi, amat menghargai jasa Allahyarham. Tun Abdullah 85 tahun meninggal dunia di Institut Jantung Negara pada 7.10 malam. Artikel ini bertarik 14 April jam 11.44 malam. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Rakyat Malaysia khususnya di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Antara yang dinantikan pada tahun ini sudah pasti adalah pilihan raya negeri Sabah. Antara yang menjadi cerita bagi seluruh rakyat Sabah. Ada yang kata Ketua Menteri Sabah Haji Jinur akan menang bersama dengan JRS dan akan kekal sebagai Ketua Menteri Sabah. Manakala ada yang kata Bung Mokhtar pun boleh jadi Ketua Menteri Sabah. Ada yang komen Datuk Seri Syafiq Apdal pun boleh jadi Ketua Menteri Sabah. Jeffrey Kitingan, beberapa nama disebut. Tapi ini adalah beberapa nama yang top list di dalam channel ini melalui ruangan komen, melalui pandangan dan komen yang saya terima daripada netizen dan juga subscriber ataupun viewers di dalam channel ini. Nah, saudara-saudara, bagi mendepani pilihan raya negeri Sabah pada tahun ini, PRN ke-17. Akhirnya, antara calon-calon yang disebut, yang saya sebut sebentar tadi, Bung Mokhtar. Dengan kenyataan terbaru, saya lihat daripada FB page Sabah Info, Bung Mokhtar umum UMNO Pakatan Harapan bergabung hadapi PRN Sabah. Saudara-saudara, untuk pengetahuan Anda, bagi pihak persekutuan, bagi peringkat persekutuan, Pakatan Harapan, UMNO adalah kerajaan. Manakala bagi kerajaan negeri pula, Pakatan Harapan dan UMNO pun akan bergabung di dalam PRN. Nah, sudah diputuskan, sudah diumumkan oleh Ketua Perhubungan UMNO Sabah sendiri, Bung Mokhtar. Jadi persoalan yang timbul di dalam fikiran saya adalah bagi persekutuan, JRS menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan juga bersama-sama di dalam kerajaan PHBN. Manakala di kerajaan negeri pula, JRS dan UMNO adalah parti yang berlawan. Nah, inilah menjadi pertanyaan saya. Bagaimana PH Sabah dan UMNO Sabah akan bergabung, sedangkan JRS pula akan berlawan dengan mereka. Sedangkan di dalam pihak persekutuan, JRS dan PH adalah dalam satu bersama-sama di dalam kerajaan perpaduan. Nah, mungkinkah ini boleh menjadi salah satu sebab untuk JRS tidak menyokong Anwar Ibrahim sebagai
Perdana Menteri. Kerana Anwar Ibrahim selaku pengerusi Pakatan Harapan. Sudah pasti beliau juga terlibat dengan kepimpinan Pakatan Harapan di negeri Sabah. Nah, itu hanya menjadi pertanyaan sahaja. Menurut Anda, adakah JRS akan U-turn menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim dengan keputusan UMNO ini, UMNO Sabah, di mana UMNO PH akan bergabung hadapi pilihan raya negeri Sabah, menurut Bung Mokhtar? Saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda?